Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Anak-anak semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Lega saya dengar. Kan? Sekarang ni tengah kita ada banyak-banyak kes ni. Dekat kawasan kita pun dah ada kes. Jadi semua kena berhati-hatilah. Kita perlu saling doa mendoakan ya. Banyak-banyak berdoa, moga kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada yang bermasuk Isyad. Okey, alhamdulillah. Okey, kelas kita pada hari ini ya, kita dah masuk tajuk baru hari ini ya. Bidang ibadah. Minggu sebelum cuti baru ni kita belajar bidang akidah kan, kufur. Okey, untuk minggu ni kita belajar bidang ibadah. Tajuknya Bulan Penyucian Jiwa. Dalam buku teks kamu ada Bulan Penyucian Jiwa. Okey, siapa yang pegang buku teks buka cari muka surat berapa? Bulan Penyucian Jiwa. 129. Ya. Okey. Boleh buka muka surat 129 ya, tajuk Bulan Penyucian Jiwa. Apa maksud Bulan Penyucian Jiwa tu kita akan tengok nanti. Okey, ini merupakan ya tajuk untuk bidang ibadah ni. Ini adalah tajuk terakhir untuk bidang ibadah. Okey, maksudnya kita dah hampir ke penghujung dah. Nampak gayanya macam kita tak masuk sekolah ni. Bertemu di alam maya sahaja ya. Kesian kamu tahun ni. Tak apalah, adalah hikmahnya tu. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, sebelum bermula kita akan tengok dulu objektif ya. Objektif pembelajaran yang pertama, Sazana, murid dapat menyatakan maksud puasa, menerangkan hukum puasa Ramadan berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya dengan betul. Itu yang pertama. Yang kedua, murid dapat menjelaskan syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah, rukun dan sunat puasa dengan betul. Okay, yang ketiga, dapat menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan kepentingan berpuasa dengan betul. Maksudnya kita nak belajar hari ini adalah berkaitan dengan tentang puasa. Bulan penyucian jiwa tu maksudnya bulan puasa lah. Okey. Kriteria kejayaan kita, pertama dapat menyebut maksud puasa, lepas tu bacakan dalil nakli dan dapat menyebut hukum berpuasa tu apa hukumnya. Kemudian kedua, dapat menyenaraikan 4 syarat, syarat wajib, syarat sah. Kemudian ada 2 rukun dan sekurang-kurangnya 3 sunat puasa dengan betul. Kemudian yang ketiga, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 perkara yang membatalkan puasa dan 3 kepentingan berpuasa dengan betul. Ini sekurang-kurangnya, dapat lebih daripada 3 lagi bagus. Okey. Muka surat 129. Kamu ada buku, kamu boleh cek tengok. Tajuk Bulan Penyucian Jiwa. Okey, seterusnya. Kita nak baca doa. Siapa pula nak baca doa kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syu alaina min ini rahmataka ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Bawah tu, Rabbi zidni. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okey, terima kasih Amma. Ya. Kita baca doa dah. InsyaAllah mudah-mudahan pembelajaran kita diberkati. Okey. Muka surat pertama. Kalau dalam buku teks kamu pun inilah dia. Gambar muka surat pertama. Apa untuk tajuk ni lah. Okey, gambar orang sedang buat apa ni? Cuba bagi tahu Ustazah. Solat Solat jemaah. Bagus.
Saya bertanya, baca kat bawah ni. Apakah ibadah sunat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan? Siapa tahu agaknya? Dalam bulan Ramadan sahaja. Bulan lain? Solat. Solat apa? Apa nama solat tu? Solat tarawih. Betul, solat tarawih. Pandai pun kamu. Kan, solat tarawih ni bulan Ramadan je kita buat. Bulan lain kita tak buat pun. Kalau sekarang ni kita nak buat, ada tak orang buat solat tarawih sekarang? Boleh tak kita buat solat tarawih malam ni? Tak. Tak boleh sebab dia memang khusus untuk bulan Ramadan sahaja, ya. Bulan lain tak ada. Kalau nak buat solat sunat lain tu boleh, bila-bila pun boleh, tapi solat sunat tarawih hanya bulan Ramadan sahaja. Okey. Jadi kita nak belajar tentang bulan Ramadan lah ni, bulan penyucian jiwa tu maksudnya bulan Ramadan. Bulan apa? Ramadan. Iya. Ramadan. Cepat je Intan. Okey. Kita tengok seterusnya. Apa yang kita nak belajar tentang puasa. Okey, pengertian puasa. Siapa nak baca? Intan baca, Intan. Ya. Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey, bagus Intan, terima kasih. Itulah pengertian puasa. Kalau dalam kelas ni Suazana semua orang hafal pejam-pejam mata. Okey ya. Pengertian puasa ni dia. Menahan diri. Kita tahan diri kita. Sabar, jangan buat. Nak tahan diri daripada apa? Daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jangan buatlah perkara yang boleh membatalkan puasa. Contohnya apa? Makan, minum, dengan sengaja lah. Dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu dimaafkan. Ni dengan sengaja kita buat yang perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey, bila nak mulanya tu bermula daripada terbit fajar, ya. Terbit fajar ni maksudnya bila? Siapa tahu? Terbit fajar. Agak-agak bila? Subuh. Ya, pandai Syad. Ya, bermula subuh tu. Orang azan je subuh, dengar je orang azan subuh. Bermulalah kita puasa. Tak bolehlah mula makan. Kalau tengah duduk sahur, tengah makan lagi, telan terus siap-siap. Tak boleh buat apa dah. Okey. Okey, bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Agak-agak terbenam matahari tu bila? Waktu apa pula? Siapa tahu? Maghrib. Isyak juga. Terbenam matahari adalah waktu maghrib. Maksudnya kita berpuasa, tempoh dia daripada subuh hingga maghrib. Ya. Kemudian disertai dengan niat. Kena ada niat lah. Kalau tak ada niat, tak jadilah puasa. Ya. Tiba-tiba kita tak ada niat. Niat tu kena waktu malam. Malam sebelum kita nak puasa tu. Okey, untuk puasa, wajib puasa Ramadan lah ni ya. Kalau kita tidur tak ada niat-niat apa pun, tiba-tiba kita bangun tu dah tengah dah lambat dah terang dah. Nak puasa lah. Bangun nak niat masa tu. Jadi tak puasa tu. Boleh tak dia puasa? Tak tahu. Ya tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak jadi puasa. Dia kena ada niat. Kalau puasa tanpa ada niat, dia tak jadi puasa lah. Ya tak jadi perbuatan dia tu jadi macam berlapar sahaja, berlapar je. Okey. Boleh ingat ni? Apa pengertian? Ya, bagus. Pengertian puasa ya. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat. Okey, ingat tu. Okey, nanti kita ada quiz tengok jadi macam mana. Okey, seterusnya. Apa dia tu? Dalil. Dalil nakli puasa. Irina. Okey, Irina baca. Irina Ya ayyuhal
Alladzina amanu kitaba Kutiba. alaikum Kutiba. Balik sebentar Dina. Kutiba alaikumus. kutiba alaikumus siyamu ma kutiba ala ma'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Terima kasih Dina. Okey, itulah dia dalil nakli puasa ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, siapa nak baca maksud? Lekas. Ada yang nak baca maksud? Adam Darwish tak ada ke hari ni? Edina juga angkat tangan. Okey, Edina baca. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Ya, terima kasih Edina. Inilah maksud dia ya. Wahai orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman termasuk kita lah. Ya. Kamu diwajibkan berpuasa. Ni Allah suruh kita ni berpuasa, diwajibkan. Kutiba kat sini maksudnya diwajibkan ya. Diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu. Maksudnya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad dahulu ya, umat yang terdahulu, mereka juga diwajibkan berpuasa. Cumanya cara puasa dia tak sama dengan cara kita umat Nabi Muhammad ya. Kenapa Allah suruh kita berpuasa? Supaya kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maksudnya dengan puasa akan menjadikan kita seorang yang bertakwa. Jadi apa agaknya hukum kat sini nanti? Okey, kita tengok dulu ni. Di surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, boleh faham ni? Setakat ni boleh faham? Boleh. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, bagus. Okey, inilah dia dalil nakli puasa. Okey, kalau daripada dalil ini agak-agaknya apa hukum puasa? Kalau daripada dalil ni kamu dapat baca tadi, agak-agak kamu apa hukum kita kena puasa ni? Siapa tahu? Siapa boleh cuba bagi tahu Ustazah? Hukum. Bila orang tanya hukum, nak jawab apa? Wajib. Irsyad kata wajib. Kita tengok betul tak hukum dia wajib. Hukum puasa. Betul lah Irsyad, tahniah. Alhamdulillah. Okey, hukum puasa diwajibkan. Ya, wajib. Wajib tu maksudnya mesti buat. Kalau tak buat jadi macam mana? Kalau wajib. Berdosa lah kalau tak buat. Bagus Bakis. Okey, diwajibkan bagi semua umat Islam ya, yang mampu. Dia adalah yang mampu. Jadi yang tak mampu tak wajib. Okey, semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Hukum dia, hukum utama dia wajib. Tapi tengok juga wajib tu kepada siapa? Ya, kepada yang mampu, yang boleh berpuasa. Kalau baby kecil tu agaknya wajib tak dia puasa? Dia orang Islam juga. Adik kamu baby kecil-kecil tu, wajib tak puasa? Tak. Wajib kan? Dia maksudnya wajib tu kita ada kategori dia ya. Okey. Tu hukum dia wajib. Okey, kita tengok info sedikit. Dalam buku teks kamu tak ada info puasa ni ya disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah baru mula disyariatkan puasa. Maksudnya masa Nabi berada di Mekah sebelum Nabi berhijrah, Nabi duduk di Mekah dulu ya. Islam dah ada dalam masa tu. Nabi cuba menyampaikan dakwah Islam 13 tahun di Mekah.
Tapi masa tu belum lagi disyariatkan puasa. Allah tak suruh puasa lagi masa tu. Kalau Nabi nak puasa pun Nabi puasa seorang-seorang. Dia tak boleh, dia tak payah ajak semua orang sebab belum wajib lagi. Bila dah berhijrah, dah 13 tahun duduk di Mekah, Nabi berhijrah ke Madinah. Tahun kedua selepas hijrah, tahun kedua Nabi berhijrah, barulah Allah wajibkan, Allah syariatkan hukum berpuasa ni. Barulah umat Islam mula belajar berpuasa. Okey, ni info dia ya. Disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Okey, kita tengok seterusnya. Kita nak belajar rukun puasa. Okey, bila sebut puasa, bila sebut apa-apa ibadah pun dia kena ada rukun. Rukun ni maksudnya apa benda yang nak kena buat dalam suatu ibadah tu. Contohnya rukun solat. Rukun solat, dia adalah apa nak kena buat dalam solat tu. Rukun wuduk, apa yang kita kena buat dalam wuduk tu. Kalau tak buat, tak jadi. Tak jadi sesuatu ibadah tu. Puasa pun ada rukun dia. Apa rukun untuk puasa? Okey, kamu ingat ni, tengok. Ada sikit je rukun dia. Pertama, apa tu? Niat. Ya, niat. Betul. Pertama niat. Pandai tak niat puasa? Ingat tak niat puasa? Isyak ingat? Baca ni. Baca Isyak. Nawaitu saumarodin an adai fardi syari Ramadana azihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa di esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tahniah Irsyad. Bagus. Yang lain tu ingat ke tak? Okey. Niat puasa ialah pada malam hari sebelum kita berpuasa tu. Sebelum terbit fajar. Maksudnya sebelum masuk waktu subuh lah. Ini untuk puasa wajib ya. Puasa Ramadan. Kena pasang niat siap-siap. Okey. Ni dia lafaz niat puasa. Tadi Irsyad dah bacakan. Alhamdulillah, tahniah Irsyad, bagus. Ya, setiap tahun kita berpuasa, inilah niat dia. Okey. So, saya yakin semua pun tahu dah 10 tahun dah kamu kan. Tahun ni pun dah puasa dah. Okey, kita tengok nombor 2. Ni rukun kedua. Ada 2 je rukun dia. Satu niat, nombor 2. Apa Intan? Baca. Nombor 2. Tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, terima kasih Intan. Okey, inilah dia rukun dia. Pertama niat, kedua tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sama dengan pengertian tadi ya. Tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Macam-macam, banyak perkara yang membatalkan puasa. Nanti kita akan tengok. Antara yang paling mudah sekali, makan, minum kan. Makan dan minum tu perkara yang membatalkan puasa. Makan dengan sengaja. Jadi bila melakukan perkara yang membatalkan puasa, batallah puasa. Jadi rukun ni ialah pertama niat, kena ada niat, kemudian kita puasa. Puasa tu maksudnya tak buat perkara yang membatalkan puasa. Okey, kita tengok seterusnya. Boleh ingat tak tadi rukun tu? Ada berapa rukun? Saya tanya balik. Ada berapa rukun puasa? 2. Irsyad. Okey, Irsyad. Berapa Irsyad? 2. Bagus Irsyad. Fokus ya, fokus. Yang lain pun fokus. Kita baru masuk rukun dia tadi. Rukun ada 2. Ingat 2. Pertama niat, kedua tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. 2 tu je. Okey. Ustazah, tertib tak ada ke? Tak ada tertib sayang. Ini puasa dia bukan macam perbuatan yang lain. Kalau macam solat, dia memang kena ikut tertib kan. Kita tak boleh lah sujud dulu, lepas tu rukuk, lepas tu sujud balik semula, suka hati kita tunggang terbalik. Itu kenakan tertib. Sama juga wuduk kita pun tak boleh suka-suka hati kita. Basuh kaki dulu, basuh tangan, basuh kepala, suka hati kita. Sebab itu dia kena ada tertib. Macam puasa, dia tak perlu tertib sebab dia punya rukun dia 2 sahaja, iaitu niat kita baca dulu dalam hati kita. Kemudian kita buat, maksudnya kita tak buat apa-apa yang batalkan puasa. Jadinya tak perlu kepada tertib. Dia tak ada peraturan apa yang nak kena buat. Boleh faham Syad? Okey. Okey, terima kasih Syad.
Okey, seterusnya kita nak tengok syarat wajib puasa. Ni dia syarat wajib. Apa syarat-syarat wajib puasa? Tak banyak syaratnya. Ada 4 je. Yang pertama. Sebutkan yang pertama. Farisha, apa yang pertama tu? Islam. Ya, bagus. Islam. Okey, yang kedua. Balik. Betul, balik. Islam, balik. Yang ketiga. Berakal. Ya, berakal. Yang keempat. Mampu. Betul, mampu. Okey, inilah dia 4 syarat. 4 syarat wajib puasa. Bila cukup syarat-syarat ni, maka orang itu wajib puasa. Okey, yang pertama Islam. Wajib orang Islam berpuasa. Jadi kalau orang kafir wajib puasa tak? Kalau orang kafir? Tak. Tak wajib lah puasa. Kalau tiba-tiba bulan Ramadan kita tengok jiran kita orang kafir tak puasa, ataupun kamu tengok teacher Salina ke Sewi ke makan dekat sekolah, tak bolehlah marah kat dia sebab dia tak wajib puasa kan. Yang wajib puasa orang Islam. Tak bolehlah suruh polis tangkap mereka sebab mereka tak puasa. Mereka tak wajib puasa. Okey, kemudian yang kedua baligh. Tahu tak apa maksud baligh? Siapa tahu maksud baligh? Dah matang. Dah matang. Isyad kata dah matang. Macam manalah tu dah matang ya? Okey. Cukup umur. Ya, betul tu. Okey, dah matang, dah cukup umur. Itulah baligh. Kita ni manusia, bermula dengan bayi, lepas tu kita membesar sikit jadi kanak-kanak. Macam kamu sekarang ni kanak-kanak lah. Kemudian dia akan masuk alam remaja. Lepas remaja dewasa. Dalam tempoh alam remaja tu, tempoh kita untuk bertukar menjadi matang tadilah yang kamu cakap kan. Masa itulah dia akan ada proses baligh namanya. Kalau orang perempuan, tanda-tanda dia dah baligh, dia keluar darah haid. Itu orang perempuan. Kalau orang lelaki, tanda-tanda dia dah baligh, dia keluar air mani. Okey. Itu maksudnya baligh, dah cukup umur. Bila dah baligh maksudnya dari sudut Islam dia dah mampu untuk bertanggungjawab ke atas diri dia sendiri. Okey, dia buat dosa dia tanggung sendiri, dia buat pahala dia yang dapat. Okey, tu. Jadi dia bertanggungjawab untuk menunaikan apa-apa perintah Allah. Sebab tu dia wajib puasa sebab dia dah baligh. Okey, yang ketiga berakal. Berakal ni maksudnya dia tak gila, dia ada akal dia waras, fikiran dia waras. Okey, dia tak gila ataupun sakit ataupun apa. Okey, tu berakal. Kalau orang gila dia tak payah puasa. Kamu jangan paksa kalau jumpa orang gila, paksa dia puasa, tak boleh. Okey, yang keempat mampu. Mampu kat sini maksudnya dia boleh berpuasa. Dia ada kemampuan. Dia ada kekuatan. Kalau macam orang yang sakit, terlantar, kan opah-opah ke, yang dah tua, yang dah terbaring aja atas katil, agak-agak dia wajib tak puasa? Kalau yang macam tu. Tak. Tak wajib lah puasa kan. Sebab dia dah tak mampu. Kalau orang yang macam ada setengah orang dia muda lagi tapi dia ada penyakit gastrik yang kuat. Dia ada penyakit gastrik yang kuat. Doktor kata kamu tak boleh puasa sebab kamu kena makan ubat apa semua. Itu pun dia kategori tak mampu. Jadi dia tak wajib berpuasa. Mak saya, mak kamu gastrik ya Hadif. Okey, dia tak mampu, dia tak payah puasa, cumanya dia kena gantilah. Bila masa dia sihat nanti dia perlu ganti. Kalau misalnya kata memang tak akan sihat-sihat, dia kenalah bayar fidyah. Untuk menggantikan puasa dia yang tak buat. Sebab puasa ni rukun Islam. Rukun Islam kan. Rukun Islam, solat,
Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, pergi haji. Kan? Puasa ni dia termasuk. Jadi maksudnya sebagai orang Islam dia kena buat, wajib buat. Okey. Ini 4 syarat wajib puasa. Boleh ingat tak 4 ni? Boleh. Bagus. Islam, balik, berakal, mampu. 4 sahaja. Okey. Kita masuk pula satu lagi. Okey, Balkis. Kita masuk satu lagi, syarat sah puasa. Tadi syarat wajib, ini syarat sah. Kalau syarat wajib ni bila cukup syarat-syarat ni orang tu wajib puasa. Syarat sah ni kita nak tengok siapa yang berpuasa dia punya puasa jadi sah. Walaupun dia tak cukup syarat wajib tapi dia nak puasa juga. Sah puasa dia. Kita tengok. Yang pertama, apa tu? Islam. Islam. Yang kedua, suci daripada haid, najis, nifas dan wiladah. Okey. Suci daripada haid, nifas dan wiladah. Itu sudah terang. Yang ketiga, berakal. Apa nak baca ni? Mumayyiz. Itu sudah terang. Mumayyiz. Okey, yang keempat. Bertepatan dengan waktunya. Bertepatan dengan waktunya. Okey. Apa maksudnya? Syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Orang Islam je yang sah puasanya. Misal kata contoh, kita waktu bulan Ramadan kan, kita pun puasa. Lepas tu ada contohnya Cikgu Mohan pun nak puasa juga. Kan? Dia pun tak makan kat sekolah. Dia pun dari pagi tak makan sampai waktu maghrib kita buat buka puasa di sekolah. Dia pun tahan puasa. Adakah puasa dia sah? Adakah puasa dia sah? Boleh bagi tahu? Sah. Tak sah sebab dia bukan Islam. Hanya orang Islam sahaja yang sah puasanya. Kalau bukan Islam, walaupun dia berpuasa sama macam kita, selagi dia tak masuk Islam, dia tak sah. Dia tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apa hal dia, tak ada apa. Sia-sia je. Okey. Yang kedua, suci daripada haid dan nifas. Haid, nifas dan wiladah. Okey. Apa maksud haid, nifas, wiladah? Okey, suci ni semua untuk orang perempuan sahaja. Orang lelaki tak terlibat. Suci daripada haid maksudnya waktu tu perempuan tu dia tidak berada di dalam keadaan haid. Orang perempuan dia bila dia balik setiap bulan dia akan keluar darah haid. Keluar darah haid. Ini normal. Setiap bulan dia akan keluar haid. Okey, dalam tempoh dia keluar haid tu, dia tak boleh solat, dia tak boleh puasa, dia tak boleh pegang Al-Quran, tak boleh baca Al-Quran, dan semua perkara-perkara yang perlukan kepada kesucian, yang perlukan kepada wuduk tu, maksudnya dia tak boleh buat. Okey, itulah dia haid. Okey, kemudian nifas. Yang kedua tu nifas. Bukan nafas nifas. Nifas ni, pernah dengar tak nifas tu apa? Ada yang tahu ke nifas? Tak. Tak tahu ya? Okey, dengar betul-betul. Nifas ni darah juga. Darah yang keluar setelah ibu-ibu tu bersalin. Okey. Nifas ni biasanya dia lebih lama daripada haid. Kalau haid biasa dalam seminggu. Darah tu keluar dalam tempoh seminggu. Kalau nifas ni darah tu keluar lama. Paling lama sampai 60 hari. Kebiasaannya dalam 40 hari, ada yang 30 hari, ada yang sikit juga, ada yang 20 hari ataupun seminggu pun ada juga. Okey.
tu nifas, dia selepas bersalin. Biasanya ibu-ibu lepas bersalin dia, kita kata dia dalam pantang kan. Dalam pantang tu maksud tempoh waktu tu lah nifas tu keluar. Ya, ibu-ibu tak boleh solat waktu tu, tak boleh berpuasa. Siapa-siapa ibu yang bersalin waktu bulan Ramadan, habislah puasa dia, tak boleh puasa kan. Ya. Kalau awal Ramadan habis sebulan, kena ganti sebulan. Kesian kat ibu-ibu kan. Tak apa. Tapi dia dapat baby. Ya Allah bagi dia cuti. Bagi cuti, Allah yang bagi ni, bukan kita saja-saja buat, bukan kita saja minta. Okey, tu dia nifas. Okey. Kemudian wiladah. Wiladah pun darah juga. Dia keluar semasa melahirkan baby. Kalau nifas tu selepas. Kalau wiladah dia semasa. Ya, ibu-ibu kita, mak-mak kamu yang mengandung, ada baby kat dalam perut, kemudian bila nak bersalin, baby tu keluar, kan baby tu keluar dengan berdarah-darah sekali. Itulah darah wiladah. Namanya darah wiladah. Okey. Kemudian lepas habis baby tu keluar dengan darah-darah wiladah sekali, lepas tu dia sambung pula dengan darah nifas. Boleh. Boleh faham ni? Okey, alhamdulillah. Jadi yang ni semua untuk perempuan. Haid, nifas, wiladah. Kata balik. Okey. Okey, yang ketiga berakal. Berakal dalam kurungan ditulis mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk. Okey. Kalau adik-adik kamu yang kecil-kecil lagi tu baru setahun, baru 2 tahun, agak-agak dia orang tu memayyiz ke tidak? Kan, yang baru tengah belajar merangkak, tiba-tiba dia jumpa tai cicak, dia pegang, dia nak makan. Itu memayyiz ke tidak tu? Tak. Boleh faham? Itu tak memayyiz. Memayyiz ni macam kamu dah memayyiz dah. Kita boleh fikir. Boleh bezakan, ini tak boleh, ini boleh. Ini elok, ini baik, ini tak baik. Itu memayyiz. Nak melintas, takut, nak melintas jalan, tengok kiri kanan. Kalau budak kecil yang tak memayyiz lagi tu, dia main hentam aja. Kan? Kalau budak yang itu memayyiz tu, maksudnya akal dia belum boleh berfikir dengan baik. Bukan dia tak ada akal, macam adik-adik kecil kita tu ada akal, cumanya belum dapat berfikir lagi dengan sebaiknya. Benda yang baik, semua benda dia nak masuk mulut kan. Barang mainan dia nak masuk mulut. Yang kecil-kecil baby-baby tu, itu tak memayyiz lah tu kan. Ataupun dia buang air, dia nak main tahi dia. Tu tak memayyiz lah tu. Kalau kita yang dah memayyiz ni, kita ada jijik, kita ada geli, kita pandai nak bezakan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Itu maksud mumayyiz, berakal. Jadinya kalaulah kamu besar-besar macam kamu sekarang ni, kan, kamu belum lagi baligh, tapi kamu dah mumayyiz, dah berakal, kamu pun puasa. Sah tak puasa kamu? Sah. Ya, betul, sah puasa sebab kamu dah berakal, kamu dah mumayyiz, dah boleh bezakan baik dengan buruk walaupun kamu belum baligh. Jadi sah puasa. Okey, kalau macam yang berdua tadi, ibu kamu dalam keadaan nifas, wiladah ataupun dalam keadaan haid, dia berpuasa juga. Sah tak puasa dia? Tak sah ya. Dia akan dapat letih, dapat lapar, dahaga, tapi dia tak dapat sah puasa tu dia tak ada. Dia tak puasa pun sebenarnya walaupun dia tak makan apa-apa. Ya, jadinya itu syarat sah tu. Yang keempat, bertepatan dengan waktunya. Nak puasa kena ada waktu-waktunya tertentu. Kalau puasa bulan Ramadan, sebulan Ramadan tu memang wajib puasa lah. Kena tahu waktu dia. Bermula terbit fajar waktu subuh sehingga terbenam matahari waktu maghrib. Dan kalau kita nak berpuasa sunat, ada waktu-waktunya kita berpuasa sunat. Siapa tahu bila kita boleh buat puasa sunat?
Isnin dan Kamis. Ya betul, Isnin dan Khamis. Setiap minggu Isnin dan Khamis sepanjang tahun boleh puasa sunat. Ada lagi tak puasa sunat yang lain yang kamu tahu? Yang biasa dengar orang puasa sunat. Bila? Okey, dia ada waktu-waktu tertentu yang kita boleh puasa. Maksud kita digalakkan puasa. Sunat kita puasa. Contohnya bulan Rejab. Ataupun baru ni sebelum Hari Raya Aidiladha 9 Zulhijjah kan puasa sunat Arafah. Orang pun berpuasa sunat. Allah dan Nabi telah menjanjikan bagi tahu tentang ganjaran-ganjaran puasa-puasa tertentu. Puasa 6 betul. Isyad puasa sunat puasa 6 selepas pada ni kan pada bulan Syawal betul. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang boleh kita berpuasa dan sunat puasa. Jadi kena bertepatan dengan waktunya. Ada juga puasa atau waktu yang tak boleh kita puasa, haram kita berpuasa. Bukan yang boleh kita main puasa je. Ada waktu yang haram kita puasa. Siapa tahu agaknya bila kita tak boleh puasa. Haram kita puasa. Ada yang tahu tak? 1 Syawal. Betul, bagus Syad. 1 Syawal, Hari Raya Aidilfitri tu tak boleh puasa. Jangan kata, aku ni alim, marah aku nak sambung puasa Ramadan tu terus sambung dengan Syawal. Tak boleh, haram puasa. Ya, haram puasa. Allah bagi kita raya, kita kena raya. Tak boleh kita puasa. Sama juga dengan 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidiladha. Tak boleh puasa, haram kita puasa. Kemudian ada lagi selepas 10 Zulhijjah tu 11, 12, 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik nama dia. Tak boleh puasa, haram puasa. Okay, waktu-waktu yang diharamkan puasa, kita tak boleh berpuasa. Kalau puasa juga, sia-sia, tak sah pun puasa kita. Konon-kononnya kita nak puasa nak tunjuk baik. Bulan Zulhijjah tu, orang raya kita nak puasa juga. Sia-sia je lah, tak sah pun puasa kita. Okay, tu syarat sah puasa. Boleh faham setakat ni syarat sah, syarat wajib dan syarat sah. Boleh faham? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah bagus. Alhamdulillah. Ya. Saya harap kamu semua boleh hadam tajuk ni, boleh faham. Okey, seterusnya Amani angkat tangan. Okey, kita suruh Amani baca pula sunat puasa. Okey, yang pertama Amani, apa sunat puasa? Bersahur. Ya, betul. Ni perkara-perkara sunat yang kita lakukan pada bulan puasa. Yang pertama bersahur. Bangun sahur waktu pagi-pagi sebelum subuh tu kan. Untuk makan. Kadang-kadang ada orang, tak larat nak makan, tak lalu nak makan lah. Tak boleh makan waktu pagi macam tak boleh terima. Tak apa. Tak payah makan sangat pun tak apa, tapi sunat dapat pahala kalau kita bangun waktu sahur tu, celik mata sekejap, minumlah air segelas pun jadilah, ataupun makan buah kurma pun jadilah kan, untuk meraihkan sahur tersebut. Sebab Nabi kata dalam sahur tu ada berkat. Bukan nak makan sangat pun, nak dapatkan keberkatan sebenarnya. Keberkatan yang Allah janjikan. Okay, kita rebut keberkatan. Bulan puasa sebab itulah bulan penyucian jiwa tu. Dia macam-macam Allah bagi dalam bulan Ramadan tu. Kita cuba dapatkan segala yang Allah nak hadiahkan pada kita. Okay, yang pertama bersahur. Okay, siapa tadi? Azma. Irdina baca nombor 2. Mentakhirkan sahur. Ya, bagus Irdina, terima kasih. Mentakhirkan sahur. Apa maksud mentakhirkan sahur ni? Maksudnya mengakhirkan, melewatkan sahur. Ada orang bangun sahur pukul 3 pagi dia dah makan. Ada orang bangun pukul 2. Ada yang tak tidur sampai pukul 12 tu dia pun makan sahur. Lepas tu dia tidur sampai subuh. Okey. Sunatnya ialah mentakhirkan, melewatkan, mengakhirkan sahur. Contohnya kalau subuh masuk dalam pukul 6, kita bangunlah, kita makanlah pukul 5.30. 5.30 kita makan. Rehat sekejap dah masuk azan, dah azan subuh. Itu melewatkan sahur.
maksudnya sunat. Dapat pahala melewat-lewatkan sahur ni, dapat pahala. Tapi jangan lewat sangat sampai tak sempat makan, udah tercekik. Berpuasa lah dengan tercekik tu. Okey, yang ketiga. Memperbanyakkan amalan sunat seperti Bertadarus, bersedekah dan beribadah. Beriktikaf. Okey. Ya, terima kasih Balkis. Ada pula yang bisik tadi ya. Okey, memperbanyakkan amalan sunat ya dalam bulan puasa. Perkara-perkara sunat semasa kita berpuasa, banyakkan lagi amalan sunat. Macam-macam amalan sunat yang boleh kita buat. Contohnya bertadarus kan. Kalau bulan puasa hari tu pun kita buat kan program tadarus. Kita bagi kumpulan-kumpulan masa tu, kebetulan kita masih lagi boleh bersemuka. Alhamdulillah, Ustazah pun bersyukur sangat masa tu program kita dapat berjalan lancar kan. Ada kita buat program kumpulan-kumpulan boleh bertadarus sama-sama satu kumpulan, habiskan bacaan Al-Quran kan. Kemudian bersedekah, kita boleh infakkan harta kita ya, bersedekah setiap hari. Kalau paling kurang paling ni pun sehari RM1, macam hari tu kita buat kan, tabung infak sedekah tu dapat banyak tahun ni, bagus dan semua. Okey, dan beriktikaf. Apa tahu iktikaf tu apa dia lah tu? Ya, iktikaf ni ialah duduk di dalam masjid kerana Allah Taala. Duduk diam sahaja, tak buat apa-apa pun tak apa. Kita niat duduk di dalam masjid, lillahi ta'ala, kerana untuk mendapatkan keredaan Allah. Dah dapat pahala. Duduk saja pun dah dapat pahala. Bila dah duduk saja, takkan nak duduk saja. Ambillah Quran, baca Quran, dah dapat pahala lagi. Duduk tadi dah dapat pahala, baca Quran dapat pahala lagi. Kan? Kemudian ataupun berzikir, dah tak larat baca Quran, kita berzikir, dapat pahala. Tak larat sangat mengantuk, tidur dalam masjid pun diberikan pahala sebab kita ada niat iktikaf. Kalau tak ada niat iktikaf tu tak jadi apalah. Kan? Okey, tu dia. Boleh faham ni sunat-sunatnya? Okey, perkara sunat tu dia macam-macam, banyak lagi perkara sunat. Semua perkara sunat kita boleh lakukan. Okey, seterusnya yang keempat. Amani dari tadi angkat tangan. Baca Amani. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Berbuka puasa lah tu. Jangan, maksudnya bukanlah segera tu sebelum masuk waktu lagi dah buka, itu batal puasa. Maksud menyegerakan berbuka ialah bila azan, dengar je azan maghrib, cepat-cepatlah kita berbuka, baca doa, berbuka, minum atau makan tamar dan sebagainya lah. Jangan kita kata, aku masih tahan lapar lagi, aku nak solat dululah. Solat maghrib dululah, tak nak buka puasa sebab aku ni nak rasa hebat ni, aku puasa lama pada orang. Itu tak ada maknanya. Okey, yang sunatnya masuk waktu maghrib kita berbuka dulu. Tak nak makan banyak-banyak pun tak apa. Buka sikit je, makan tamar dulu, lepas pergilah solat boleh juga. Ataupun minum air seteguk je, pergi solat. Boleh, asalkan kita buka dulu puasa kita. Okey, itu perkara yang keempat, sunat puasa, sunat semasa puasa ni. Yang kelima, Isyad, baca Isyad yang kelima. Berdoa sebelum berbuka. Ya, terima kasih Isyad. Berdoa sebelum berbuka, kita baca doa dulu. Siapa tahu doa buka puasa macam mana? Ingat tak? Kita dah lama tak puasa ni? Siapa ingat doa buka puasa? Rasa nak dengar. Amani. Cuba baca doa buka puasa Amani. Allahumma laka
wa bika amantu wa ala rizqika astausu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, hebat Amani, bagus. Itulah doa berbuka puasa. Kalau tak hafal doa tu tak apa, tak hafal doa apa, bacalah doa makan kan. Allahumma barik lana. Boleh. Tak hafal juga bacalah bismillah. Susah sangat. Bismillahirrahmanirrahim, makan ngap. Boleh juga. Okey, jadi sunat membaca doa sebelum berbuka puasa. Dan sebenarnya waktu tempoh kita nak buka puasa tu ya, yang mak kamu dah hidang siap, lagi 5 minit lagi kamu pun dah mula duduk kat meja. Tengok je makanan-makanan tu. Sebenarnya waktu dalam tempoh dekat-dekat nak buka puasa tu, sementara nak tunggu maghrib, azan maghrib tu, waktu itu adalah waktu-waktu mustajab kita berdoa pada bulan puasa ni. Jadi waktu tu kamu ambil peluang, baca doa, minta doa tu, kita minta pada Allah kan, permintaan kita kepada Allah, mintalah apa saja, minta yang baik-baik, apa sahaja. Ya Allah, jadikan aku anak yang solehah, ya Allah jadikanlah aku bijak, aku pandai, jadikanlah terangkanlah hati aku, apa saja yang kita nak, kita minta kepada Allah Ta'ala. Waktu tempoh sebelum berbuka itu adalah tempoh mustajab doa, digalakkan berdoa. Itu kelebihan untuk bulan puasa. Bulan puasa tu bulan Ramadan, bulan lain tak kira, bulan lain dia tak ada macam tu. Bulan Ramadan sahaja, itu kelebihan bulan Ramadan. Kalau nak tahun depan pula, tunggu Ramadan tahun depan, ingat pesan Ustazah, waktu tu kita berdoa. Okey, berdoa sebelum berbuka. Kemudian yang keenam, yang keenam, siapa tak baca lagi? Amani dah banyak kali baca. Aiman Faris? Ya. Baca yang keenam. Berbuka dengan apa tu? Ta mim ra. Dengan ta, tak boleh. Berbuka dengan tamar. Okey, terima kasih Imam Faris. Berbuka dengan tamar. Tamar tahu tak tamar apa dia? Orang Melayu sebut apa tamar ni? Kurma. Kurma. Pandai. Berbuka dengan buah kurma, buah tamar. Sebab tu kalau bulan puasa penuh orang menjual buah kurma kan. Okey, jadi sunat. Sebenarnya sunat kita buka dengan buah tamar ni, buah kurma ni. Ya, bukan saja-saja kita nak buka dengan kurma. Sebab tu kalau tak suka pun buah kurma tu, tak sukalah, tak sedap. Cuba juga makan. Fikirkan itu adalah sunat, perkara sunat ni maksudnya yang Nabi buat tu jadi sunat tu sebab Nabi makan tu. Sebenarnya buah tamar ni banyak kelebihan dia. Gula dia tu, dia punya kandungan gula dia tu adalah yang paling cepat larut. Kita puasa, kita dah tahan puasa, kita tak makan dari pagi sampai petang tu, sampai maghrib tu, badan kita kekurangan tenaga kan. Jadi buah tamar ni adalah antara sumber yang cepat kita boleh dapatkan tenaga kembali. Dia punya gula tu gula yang cepat larut, boleh menghasilkan tenaga dalam badan kita. Okey, yang keenam berbuka dengan tamar. Yang ketujuh. Yang ketujuh, siapa nak baca? Farisha, baca Farisha. Memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Ya, terima kasih Farisha. Kan ni selalu kita buat juga ya. Kita sedekahkan pada jiran-jiran. Masak lebih-lebih bagi dekat jiran sebelah ni, lepas tu orang bagi kita, jadi banyak pula juadah makanan kita atas meja kan. Okey, itu maksudnya memberikan makanan. Kadang-kadang ada orang yang susah kan, waktu macam tahun ni kan PKP dah mula dah bulan puasa itu. Orang tak ada makan, dia tak ada duit nak pergi beli kat bazar kan. Dia punya
pendapatan dia, gaji dia dah tak ada, dah kena buang kerja. Jadinya kesian kan orang macam tu yang ada masalah. Jadi kita bagilah makanan untuk berbuka. Kan. Sebenarnya bila kita memberi makanan, kalau kita sendiri pun tak puasa, ada orang puasa sunat, kita masak-masak, kita bagi makanan kat dia punya pahala tu kita dapat tumpang. Dapat tumpang pahala orang yang berpuasa. Kalau kita pun puasa, lagilah bertambah-tambah pahala kita. Dah lah kita puasa. Kita bagi makanan orang puasa tu, kita tambah lagi puasa pahala puasa kita. Best kan? Ya, itu dia. Alhamdulillah. Seterusnya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Okey, kita dah pukul 10. Cepat sikit. Yang pertama, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Batal puasa dia. Ya, dia mabuk kat sini. Ada dua maksudlah mabuk. Mabuk pertama tu dia dah minum arak, dia mabuk. Okey, yang tu mungkin malam tu dia makan ubat ke apa, dia mabuk sepanjang hari, batal puasa dia. Ataupun mabuk ni dia muntah macam orang mengandung kan. Dia mabuk, dia muntah ataupun dia pergi naik kapal laut. Kapal tu berlayar-layar, dia dah pening, mabuk muntah sepanjang hari, batal puasa dia. Okey, kemudian pengsan. Dia pengsan bukan dia pengsan sekejap. Kalau tidur tak sayang. Kalau tidur dia tak pengsan. Kalau tidur dia tak batal puasa. Orang tidur ni dia sedar lagi, kita gerak dia bangun kan. Pengsan ni dia memang tak sedar dah. Otak dia tak boleh fikir. Kadang-kadang bila kan waktu penghimpunan ke apa, tiba-tiba dia pengsan. Orang nak pengsan ni dia bukannya boleh fikir dah nak pengsan kat mana. Kalau tidur kita boleh fikir lagi, nak cari katil, nak cari tempat yang empuk-empuk sedap-sedap, baru kita tidur, baru kita landing. Orang pengsan ni dia tak kira dah, atas jalan pun dia boleh pengsan. Kan. Jadi orang pengsan ni orang mabuk yang sepanjang hari batal puasa dia. Tapi kalau dia pengsan sekejap aja, 5 minit je dia pengsan ataupun sejam je ke, kemudian dia sedar balik. Itu tak batal puasa dia. Sekejap sahaja. Kalau sepanjang hari baru batal. Okey, kemudian gila walau sekejap. Tapi kalau gila batal puasa walaupun dia gila tu sekejap aja. 5 minit je dia jadi gila tak betul. Dia memang ada penyakit lah ni. Biasanya orang yang memang ada penyakit gila, dia kena makan ubat. Dia tak makan ubat waktu tu, kemudian datang penyakit gila dia, batal puasa dia walaupun dia gila tu sekejap. Okey. Tapi kalau pengsan dan mabuk sepanjang hari. Okey, boleh faham ya? Yang kedua, muntah dengan sengaja. Macam mana sengaja pula tu? Dia jolok mulut dia nak bagi muntah. Lepas tu, bila dia muntah, batal puasa dia. Okey. Yang ketiga, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dia lah tu, dia tengok filem lucah ke apa ke, keluar air mani dia. Batal puasa. Kemudian melakukan jima' di siang hari. Jima' ni ialah hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri tak boleh dilakukan waktu siang hari di bulan Ramadan. Kalau nak buat jima' juga waktu malam. Lepas buka puasa boleh. Okey, kalau dilakukan di siang hari batal puasa. Yang kelima, murtad. Murtad ni keluar daripada Islam. Dia orang Islam, dia berpuasa, kemudian dia kata dia nak murtad, dia nak keluar daripada Islam, batal lah puasa dia. Yang keenam, keluar darah haid, nifas, wiladah, batal puasa. Walaupun haid, nifas, orang perempuan tu dia dah puasa dari pagi, dia tak ada lagi keluar seperti sajat katanya. Okey, orang perempuan dia puasa dari pagi, tengah hari puasa juga, tiba-tiba waktu petang dah dekat-dekat nak maghrib, dia masuk bilik air tak tengok lah dah keluar darah haid, batal puasa yang dari pagi tadi tu. Satu hari tu dia kena ganti. Dia tak kira, dia tidak dikira walaupun dah dekat-dekat nak berbuka puasa, puasa yang hari tersebut tidak dikira. Okey, kemudian nombor 7, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, mulut, hidung, rongga terbuka, ada lubang, anggota badan kita yang ada lubang. Kemudian sama ada makan, minum dan sebagainya.
Ya, macam mulut kita kan berlubang, kita masukkan. Kadang-kadang suka gigit pensel lah, tak sedar tiba-tiba ada pensel kat dalam mulut. Siap isap-isap, cok. Ya. Hati-hati. Okey. Ataupun kalau hidung kita kan ada lubang, korek hidung, korek. Batal tak? So nak tanya, kalau korek hidung batal tak puasa? Batal. Ya ke batal? Tak. Tak, batal ke tak ni? Okey, macam ni. Korek hidung. Korek hidung kita sebenarnya korek kat luar ni je. Kalau kat dalam pun dia tak adalah Kalau sampai. dalam sangat. Dalam sangat. Dalam sangat tu maksudnya kita rasa sampai tekak. Itu baru masuk dalam sangat. Kalau sekadar korek hidung dengan jari tu tak batal puasa lagi. Ya. Contohnya masukkan sesuatu, kamu sedut, masukkan sesuatu sebut ubat ke apa ke, masuk kat hidung kamu dan rasa dia lalu kat tekak, batal puasa. Sama juga mata, ubat mata, kita sakit mata, kita masuk ubat mata tu, kemudian kita rasa pahit je kat tekak kita. Batal lah puasa kita. Okay. Tapi kalau kita cucuk, contoh cucuk vaksin lah kan. Pada bulan puasa, kononnya nanti bulan puasa kamu kena cucuk vaksin, cucuk. Batal tak puasa kita cucuk vaksin tu? Cucuk kat kulit. Batal. Ya ke batal? Dia hentak ni. Okey, ingat dia kata masuk sesuatu dalam rongga. Rongga, kalau kulit kita tu kita cucuk ubat kat kulit tu, dia bukan rongga. Rongga tu maksudnya anggota kita yang berlubang, mulut, hidung, telinga kan. Yang berlubang. Okey. Punggung kita kan ada lubang tempat keluar najis semua tu. Okey, kalau cucuk dekat kulit tak batal puasa. Cucuk ubat tak batal puasa. Okey. Kalau ada orang penyakit kencing manis kan, dia mungkin ada setiap hari dia kena cucuk insulin. Tu tak batal pun puasa dia, tak apa. Boleh cucuk tak apa. Kalau yang berrongga masukkan ke tempat yang berlubang, itu yang batal. Tapi macam hidung, telinga tu, korek telinga sikit-sikit tu dengan korek hidung tu tak ada apa, tak batal sebabnya dia tak sampai ke tekak. Kalau makan yelah kita telan terus kan, batal. Ataupun kita tiup belon, tiup belon batal tak puasa? Kita bukan makan pun, kita tiup je. Masukkan belon tu kat dalam mulut sikit. Okey, yang tu tak batal. Okey, dia tak sampai tu ke dalam. Okey, tapi sebaiknya benda-benda yang macam tu yang boleh nak masuk-masuk dalam rongga tu tak payahlah kita buat. Kita elakkan, jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Okey, ada lagi. Okey, kepentingan puasa. Banyak pula ni. Lewat kita habis. Kepentingan puasa, pertama dari sudut rohani, ada 3 Kedua dari sudut jasmani dan ketiga dari sudut masyarakat. Dari sudut rohani, pertama mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Itu kepentingan puasa dari sudut rohani ya. Nak didik kita ni menjadi hamba Allah yang terbaik supaya kita lebih rapat kepada Allah ya, jadi hamba Allah yang sabar dan sebagainya. Dari sudut jasmani, rohani tu di dalaman, jasmani ni anggota badan kita, jasad kita. Merehatkan organ dalaman badan. Organ dalaman tu apa? Perut kita kan, rehatkan proses perut tu berproses. Kalau kita makan dia proses proses jadi macam kilang. Buat kerja je menjadi mesin. Bila kita rehat, kita tak makan, mesin tu pun berehat. Okey, yang kedua menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Ni perut ni punca macam-macam penyakit. Jadi bila kita berpuasa, perut pun rehat, jadi penyakit-penyakit pun kurang kan. Ya, kadang salah makan tu kerja cirit-birit, tu penyakit lah tu, punca daripada perut, makan salah. Okey, dari sudut masyarakat, pertama mengikis sifat kedekut dan sombong. Bila kita puasa kita tak adalah perasaan kedekut, kita rajin bersedekah dan sebagainya ya. Okey, yang kedua mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Ni kena hati-hati. Selalunya bulan puasa pula yang jadi borosnya, jadi lebih membazir. Itu waktu bila? Waktu kita dulu-dulu kan ada bazar kan. Bazar nak beli untuk berbuka penuh. Beli penuh satu meja. Bila time makan, tak larat pun nak makan semua. Tu jadi membazir. Kena didik diri kita. Bila nak beli tu bukan tak boleh beli.
Bila nak beli tu beli ikut kemahuan kita, maksudnya setakat mana yang kita perlu sahaja. Kalau ikut nafsu waktu kita puasa, memanglah nafsu kita tengok tu sedap, tengok ni sedap, semua kita rasa sedap, kita nak beli semua, nak makan semua. Air sampai 5 jenis nak beli. Okey, tapi larat makannya sejenis je. Tak apa, simpanlah untuk besok pula kan. Tak payahlah beli semua hari ni. Besok hari ni kita beli yang ni, besok kita beli yang lain pula, besok beli yang lain pula. Kalau teringin macam tu. Jadi jangan boros. Jangan boros dan jangan membazir. Dan seterusnya menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia, saling bersedekah, tukar-tukar makanan dan sebagainya kan. Okey, inilah kepentingan puasa, antaranya banyak lagi kepentingan ataupun hikmah-hikmah ni yang lain. Okey, banyaknya kita. Rumusan. Ni rumusan. Silakan Hadif. Okey, rumusan. Puasa ialah makan Hadif, makan. Saya cakap pasal makan puasa dia pun lapar. Okey, rumusan. Puasa ialah amalan wajib umat Islam yang memberikan banyak kebaikan. Kita dah belajar tadi kan. Okey, melalui puasa umat Islam dapat membentuk akhlak yang mulia, insya-Allah. Sebab tu dalam dalil kita tengok tadi, Allah kata la'allakum tattaqun, ya. Dengan puasa insya-Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Hadis ni nak makan ke nak tidur? Okey. Ni contoh Ustazah yang Ustazah nak tunjukkan pada kamu, ya. Puasa merehatkan sistem pencernaan. Ni sistem pencernaan kita, perut kita ni. Daripada mulut dia masuk ke kerongkong, masuk ke perut, masuk usus kecil, last kali masuk usus besar, keluar jadi najis. Ni, kat sini lah mesin kita ni, perut kita ni beroperasi. Kalau kita makan tak berhenti, ya Hadif, ya. Kita makan aja, perut kita ni jenuh lah, berproses pusing sana pusing sini, proses makanan tu. Sebab tu bila kita berpuasa, perut kita pun berehat. Dia pun berehat. Kita pun kalau hari-hari kita bekerja je, kamu pun kalau buat kerja je tak rehat-rehat kan letih, boleh jadi sakit. Sebab tu bila kita berehat, kita manusia pun boleh kena berehat. Kita tidur tu kita rehat. Puasa, perut kita pun nakkan rehat. Bila kita puasa, perut kita rehat, insya-Allah kita dapat menguatkan balik tenaga kita, badan kita dan menjauhkan daripada penyakit. Tugasan. Ambil tugasan ni, ambil gambar ke apa ke, tapi nanti Ustazah bagi. Tugasan dalam buku tulis kamu kena tulis pengertian puasa salin daripada buku teks. Kemudian dalil nakli, hukum puasa, rukun puasa. Rukun ada 2 tadi, syarat wajib ada 4 dan syarat sah puasa ada 4. Setakat itu dulu. Ni jadikan nota dalam buku tulis kamu. Kamu salin, ya, ambil dalam buku teks ada. Itulah memang pun dah lebih sejam. Okey. Alhamdulillah. Selesai kelas kita. Okey, nak main kuis ke tidak? Nak. Nak. Okay, kalau nak main boleh. Ustazah turunkan dulu ni. Ustazah bagi kuisnya. Tadi tu Amani, Arif dengan Daniel. Ustaz Daniel lah ni. Okey, alhamdulillah. Kita dah berada di hujung. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustazah.